belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad bin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal awliya wasyuhada'i wassalihin wa ila sadatina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa ila hadrati jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat khususan li mu'allifi rahimahullah ta'ala wa li masyayikhina wa ustadina wa li walidayna wa li ajdadina wa li jaddatina syai'un lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma mu'allim Sulaiman 'allimna, Allahumma mufahhim Ibrahim fahimna, fafahimnaha Sulaiman wa qul atayna hukman wa 'ilman wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wa tayra wa lana fa'ilina. Ya hayyu ya qayyum ya Rabbi Musa wa Harun, ya Rabbi Ibrahim, ya Rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akrimna bi nuril fahmi warzuqna ilma wal hikmata bihaqqi isma'ika ya karim ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan limpah nikmat yang diberikan kepada kita, dengan kebesaran kemuliaan zat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha hebat, yang maha besar. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan usia kita, menghidupkan kita dalam nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengizinkan kita bersama-sama dapat meliput hadirin Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan solat fardhu maghrib. Dengan izin Allah taala dipilih kita bersama-sama dapat duduk untuk menyambung kembali kuliah maghrib kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebaik manfaat kepada kita dengan iman dan Islam, kekuatan untuk kita berjuang, beramal, mempertahankan, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan Islam. Maka perbanyakkanlah kita memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah nikmat yang diberikan kepada kita. Kerana dengan memuji Allah taala itu menunjukkan tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur itu sebenarnya menunjukkan untuk tambah nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanyaklah kita berselawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan zahir rasa kasih, cinta, sayang dan rindu kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan diakui kita sebagai umatnya, diberi kepada kita syafaat di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memelihara diri kita, keluarga kita, zuriat-zuriat kita, selamat kita daripada fitnah dunia, fitnah azab kubur dan fitnah yaumil mahsyar. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Habis, insya-Allah kita sambung tidak menuntut muka surat 24 pembatal wuduk. Kita sambung bab pembatal wuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Pembatal wuduk.
Wuduk yang sah itu batal, yakni binasir atau tiada boleh digunakan lagi dengan sebab-sebab yang berikut. Bila kata batal, maknanya wuduk itu tidak boleh digunakan pakai. Itu yang katakan batal. Jadi kalau sah mana sah lah, kalau batal maknanya batal lah. Macam orang nak nikah lah, kawan nak nikah tu dia kata sah kan. Ada disebut batal? Ada tak? Aku terima nikah ni bagaimana, wali dia kata batal. Boleh? Tak ada. Dia diam saja sebab sah ataupun tak tahu. Pasal apa? Wuduk ni kata batal. Sebab dah berwuduk, oh boleh batal. Belum berwuduk, batal ke tak? Apa yang batal? Macam tu jugalah orang yang berwuduk, dia batal wuduk. Wuduknya macam mana? Kita tak belajar lagi, kita tak tahulah, betul? Betul? Tak belajar lagi, tak tahu kan? Jadi tak tahulah perbuatan yang membatalkan wuduk. Dia berwuduk dan dia batal wuduk. Jadi dia batal kali kedua dengan perbuatan yang membatalkan wuduk. Kali kedua tu batal wuduk ke tak batal? Assalamualaikum. Ada orang, tak ada orang, sunyi sepi je. Kali kedua tu batal wuduk ke tak? Kali pertama dia membuat perbuatan yang membatalkan wuduk, batal lah wuduk. Kali kedua dia buat lagi sekali perbuatan yang sama, batal wuduk ke tak batal? Batal. Ha? Pasal tak batal? Boleh semayang lah ni tu. Ya, tak batal wuduk lah. Pasal apa? Dah tak ada wuduk. Macam tu juga yang dikatakan batal. Sebab apa kata batal? Sebab dia dah ada wuduk. Jadi tak ada wuduk, apa nak kata batal ni? Faham? Jadi batal itu maknanya tidak boleh digunakan lagi. Baik. Pertama, keluar sesuatu daripada qubul atau dubur. Qubul artinya apa? Qubul kemaluan belakang, kemaluan depan, sama ada lelaki maupun perempuan. Atau dubur. Dubur sama aja, belakang, kemaluan belakang. Serupa je dia kurang bentuk ni. Qubul berbeza, lelaki berbeza, perempuan berbeza. Ada kemaluan depan yang ada orang memiliki dua kemaluan, khuntha. Khuntha. Lelaki ini dia ada beberapa passion. Ada lelaki yang sejati. Lelaki sejati. Apa lelaki sejati? Tak mengaku ke masyaallah. Masyaallah dia tak mengaku. Orang tanya ikhlas ni, apa lelaki sejati tak? Sejati je okey lah tu, boleh kahwin lah tu. Yang kedua ada lelaki yang dia sejati tapi dia amrat. Amrat ni lelaki yang bukan mak, dia tak ada bulu. Kata tak ada bulu, sebab tak ada bulu. Dia tak ada bulu, tak ada janggut, tak ada bising, bulu kaki tak ada. Jambu. Bukan saya cakap, dia cakap. Dia tak kata. Dia perhatilah tu, jambu. Jambu. Jadi dia tak ada bulu. Dalam kitab yang kelak kata dia tak ada bulu. Jadi lelaki ni bahaya. Lelaki amrat ni lelaki bahaya daripada perempuan. Bukan dia tu bahaya, kita yang membahayakan diri kita kalau kita kawan dengan dia. Dia tak lembut, dia steady. Nak kata macho tak macho, nak kata smart tak smart, tapi dia lawa. Gitulah. Tapi bila orang dekat dengan dia orang tak kata masalah dia ni sebab lelaki dengan lelaki, tapi syaitan cuba bisik untuk merosakkan di antara dia, lelaki yang sejati tadi dengan lelaki yang tadi lah, sejati juga lah tu. Mana boleh bahaya dengan perempuan kalau berduaan nampak bahaya. Boleh tangkap, tapi dia nak tangkap ni tu amrat. Yang ketiga disebut khuntha. Khuntha ni kadang-kadang lelaki, kebanyakannya wanita. Khuntha. Kadang-kadang lelaki, kebanyakannya perempuan. Bila mana jadi perempuan, bila dia datang haid. Bila datang haid artinya dia ada rahim. Sebab haid itu menyuci rahim. Jadi kalau dia ada dua kemaluan lelaki pun ada zakar, dan kemaluan perempuan pun ada, dia bagi khunsah, dua kemaluan. Jadi jangan kelebeklah kemaluan kita, orang kita. Boleh tengok tak kemaluan ada satu kedua kita. Ada kan? Kena siku, kena pula dia baru belajar tomoy. Ada sekali tomoy kali kan? Jangan. Jadi hukum dia macam mana? Kebanyakannya perempuan datang haid. Tak datang haid maknanya tak ada rahim. Tak ada rahim maknanya tak boleh mengandung. Bila tak ada haid tu maknanya lelaki lah dia. Tapi susah nak cari. Itu ilmu. Kalau ilmu Ustaz khunsah. Baik, itu lelaki. Itu dua cara. Maka lelaki-lelaki ini dia kubulnya zakar lah. Kalau perempuan kemaluan kubulnya faras lah. Faras. Sama ada benda biasa seperti tahi yang keluar daripada kubul dan dubur. Apa kubul tadi? Kemaluan depan. Apa dubur tadi? Kemaluan belakang. Sama ada yang keluar itu benda yang biasa seperti tahi. Tahi keluar ke dubur, betul lah. Atau air kencing yang keluar ikut kubul, betul lah.
Dan angin pun sama juga, angin keluar angin. Angin kalau keluar angin macam mana Ustaz? Batal tak wuduk? Batal juga. Tapi Ustaz kami tak ambil wuduk lagi. Tak batal lah, yang pergi tanya pasal apa? Itu nak kena namanya tu. Dia keluar wangi ke, busuk ke, tahi ke, tak kira, batal wuduk. Atau benda yang jarang-jarang adanya seperti batu, tak pernah keluar batu. Ni asal punya batu ni, diam je ke batu. Pasal pun dia terbiar kalau ada katil punya batu. Dia relax batu. Bukan tahi. Kalau tahi cepat-cepat basuh. Kawan pun duduk atas batu. Dia siap apa. Rupanya tahi dia keluar batu. Sebab hari tu pagi tu dia pulung batu, tertelan batu. Tertelan batu. Kan lama dah kecil-kecil tu rajin gulung batu. Motik je apa-apa. Tiba-tiba dah besar dah tua tu bangka tu dah tua je lah. Jadi telan-telan batu tertelan. 2 hari tu dia dapat keluar tahi. Tahi tu pula batu. Batu tu pula suci. Tak ada langsung najis kat batu tu. Janganlah tak ada najis, bau pun tak ada. Dia ambil batu tu, tak ada bau. Rasa tengok, serap dah rasa. Tak ada rasa apa. Suci tak suci? Gaya-gayanya macam suci lah tu. Batal dah wuduk, batal wuduk. Walaupun benda tidak ada najis. Luar biasa, dipanggil nadir, jarang-jarang. Dan kata lagi darah, keluar darah. Tak keluar najis seperti macam mana orang puasa kan, keluar darah. Dan cacing, keluar cacing. Sekalipun ia cacing, menjengukkan kepalanya. Main-main jenguk pula cacing kepala dia. Ada pasien macam tu kan, dia jenguk, cuk, dia masuk balik. Ada. Kadang-kadang tahi keras pun macam tu juga. Dia jenguk, tahi siapa tu Ustaz? Mana dah tahu. Dia jenguk, kemudian dia tak lepas keluar, dia cuk, masuk dalam balik. Batal. Kadang-kadang ada juga perbahasan para ulama dalam buat puasa, tahi yang keluar yang masuk balik pun boleh menyebabkan terbatalnya puasa. Dia memasukkan, dia masuk kembali. Itu kena berhati-hati, baik kepanjang perbincangannya. Baik. Walaupun cacing sekalipun keluar kepalanya, jenguk, tengok, kemudian masuk semula, batal wuduknya. Keluar apa lagi? Batu karang contohnya. Arwah ayah saya keluar batu karang. Batu karang tu nak kata kecil sikit daripada batang ni. Batu karang tu. Saya suruh ayah saya minum batu sauda. Saya balik pada masa itu kami pergi kilang rempah dan suruh dia proses batu sauda belakang Masjid Husin dekat Azhar. Dekat Azhar sebelah jalan tu Masjid Husin, belakang tu ada tempat-tempat orang jual macam-macam lah, batu delima, cincin, perhiasan. Masuk dia dorong bawah tanah, kedai bawah tanah ada pergi, ada kedai rempah, suruh dia mesin batu sauda bawa balik. Saya kata kat ayah saya, makan batu sauda. Mula yang saya tak nak makan, kita makan ayah ubat segala penyakit, kita tak tahu. Waktu tu tak biasa dengar lagi batu sauda ni untuk batu karang pun salah satu daripadanya. Makan. Saya suruh makan sikit je, ujung sudu. Ayah saya makan setengah sudu tu makan. Tuh. Dia punya tak apalah, makan. Dalam berapa, ingat dalam 2-3 minggu maupun rasanya sebulan. Keluar batu karang macam tu. Ikut zakat. Tak sakit. Tak pecah. Dia tak pecah, tak ada sobek-sobek, keluar seketul batu karang. Dulu mak saya berbulan betul, tengok ni apa ni? Ini macam batu karang. Memang macam batu karang sungai tu, macam batu karang laut tu. Keluar. Itu kelebihan batu sauda. Nak cari batu sauda dekat saya ada. Tu sampai tak langsung tu. Tapi tak bawa lah. Minyak dia, minyak pure dia. Baik. Keluarlah batu karang tu sendiri. Yang tidak bernajis, tidak ada najis. Batal juga. Apa-apa, keluar guli. Guli pun sama juga. Tadi batu, kulum guli, tertelan guli. Sedap pasal kawan datang belakang, kita duduk kulum sedap. Kawan, Assalamualaikum. Terkejut tu, tertelan guli. Nak kata aku telan guli, malu pula macam budak kecil, dia pun diam. Like up, pasal pembuka kemudian macam je. Tak ada apa. Kawan tu belah, dia pun buatlah hihak. Kaki kata, tak keluar-keluar pula guli ni. Tunggu 3 hari, tiba-tiba keluar dengan sendiri dia guli tadi. Keluar lah guli tadi ni. Sama juga macam batu. Bau pun tak ada apa. Jilat sikit tengok, tak ada rasa apa. Batin juga untuk dia. Sebab dia keluar sesuatu, apa-apa sekalipun. Serbuk kayu ke, apa-apa ke, keluar. Itu kaedah utama batal. Keluar apa sesuatu daripada pukul dan luka. Kecuali yang keluar itu mani. Kalau keluar mani tak batal lah. Keluar yang mani, umpama seseorang yang sedang ada air sembahyang, tidur duduk macam apa lah kata-kata apa orang muda. Orang muda kan kadang-kadang ada ngigau tengok orang awal dia kan, cuma orang rakyat bukan apa kat sini, apa tempat lain. Nah, orang muda-muda kan rakyat tengok kat mak awal dia duduk kat masjid, ya Allah kampung, nanti aku nak kahwin dengan dia, ya Allah. Bila kau belajar duduk tidur kat tiang masjid, tidur sambil duduk, mimpi bersetubuh hingga keluar air mani. Dalam masjid pun jadi ke? Dengan buat
Kalau nak mimpi tu kan kira tengah bawa kereta pun boleh mimpi. Dia accident, golek-golek. Tengah mancing pun mimpi dapat ikan. Tak dapat-dapat lagi ikan, mimpi dapat ikan. Tangan dia tu dah, ikan tak dapat-dapat lagi, mimpi. Dalam masjid pun tenang, masjid pun pasal ikon sejuk, sedap. Mimpi pula bersetubuh. Mimpi-mimpi bersetubuh hingga keluar air mani. Atau ia merenung perempuan baik. Yang kedua, atau yang merenung perempuan Khalid suruh dia duduk kat beranda surau tu sambil duduk. Bukan surau sini, tempat lain. Duduk tengok lawanya. Tiba-tiba terpancut pula air mani dia. Pancut pula air mani dah. Tak ada tahan-tahan dah. Dia macam apa yang ni? Pancut, batal dah semayang ni? Tak batal semayang ni. Merenung perempuan dengan syahwat sampai terair, tidaklah batal wuduknya, cuma wajib mandi saja. Wajib mandi saja. Tapi kalau keluar air mani dengan dia bersedap-sedap, seumpama dia melihat wanita itu, tetapi keluar dulu sebelum keluar air mani itu air madhi, maka batallah wuduk dia. Air ini ada 4. Air kencing, air madhi, air wadi, air mani. Faham? Jangan keliru. Air kencing kena tak kena air kencing? Tak kena susah, so pakai pampers lah. Nak suruh dia kecil tu je lah pakai pampers, patut-patut padan lah. Yang kedua, air wadi. Air wadi ni keluar waktu kita penat. Bukan penat bekerja. Kadang-kadang kita penat duduk dalam kelas, duduk belajar dalam kelas kan, duduk penat, letih, otak kita letih. Kita pun baring atas kursi sambil gandur tu, bakit-bakit tengok pasal. Air wadi ni, ingat, orang lelaki ataupun orang perempuan. Orang perempuan saya tak tahu sebab saya tak pernah jadi orang perempuan lagi. Kalau saya pernah jadi orang perempuan, senang ni ceritanya. Saya biasa jadi orang lelaki saja sampai sekarang ni. Jadi tengok dalam seluar dalam dia tu, ini teliti. Tengok dalam seluar dalam dia tu, ustaz cerita sampai dalam seluar ni pasal pusat ni, masalah pekah. Tak cerita tak sampai, kena cerita juga bagi sampai. Tengok bila kita dalam, tak tahu, kadang-kadang kita penat, bukan penat fizikal, otak kita penat. Kita tengok nak semayang tu, masuk dalam tandas toilet, buka sikit seluar dalam kita tu, tengok takut ada keputih-putihan, ada sikit titik-titik putih. Yang itu adalah bekas keringnya air wadi. Air wadi ni dia jernih. Dia jernih, dia jernih, dia keruh sikit. Dia keluar ketika kita penat. Kadang-kadang kita baring, kadang banyak keluarnya, tapi kita tidak bermimpi. Tapi disebab kita penat bertukang ke, menyabit ke, menyesok rumput ke, apa-apa ke, dia keluar satu. Itu air wadi. Yang ketiga, air madhi. Air madhi dia keluar ketika kita sedang bersedap-sedap. Sedap makan es krim ke ustaz? Bukan. Sedap makan mi Bandung ke? Bukan. Faham ke tu? Sedap tu? Faham tak biar cerita panjang lagi. Faham? Kadang-kadang dia macam tadi bersedap duduk kat tetangga rumah dia, bersedap-sedap tengok, tiba-tiba keluar dia mendahului air mani. Air mazi dia mendahului air mani. Jadi sebelum keluar air mani, dia akan keluar air mazi dulu, barulah keluar air mani. Itu bila mana dia bersedap-sedap. Tetapi kalau dia tidak bersedap-sedap seperti bermimpi ataupun tiba-tiba terpancutnya air mani dia, maka dia tidak didahului oleh air mazi. Faham? Air mazi dia mesti keluar waktu dia, walaupun tak keluar air mani, tapi dia boleh keluar juga air mazi kerana dia bersedap-sedap. Air wadi, ingat nak semayang kita tak sah kalau kita semayang dengan memakai seluar. Yang seluar kita ni, kita pakai seluar dalam kita ni ada sedikit tumpuk, walaupun satu titik saja daripada air wadi, tak sah semayang kita kerana dia ada anak najis. Faham? Jadi kalau tengok ada, buka seluar dalam tu, kubur dalam poket semayang, sama juga tak sah sebab dia bawa sependek yang kena air wadi tu. Jadi buka tinggi kat mana? Tinggi dalam jamban. Jangan pula orang pun masuk-masuk angkat kepala, sangkut pula dekat kepala. Siapa punya sependek ni? Kalau dia jampi belakang, tu yang tak pasal-pasal bentan. Jangan simpang tempat patut-patut padan. Faham? Tu air wadi, 4 jenis air. Nah, jadi air mani tidak batal wuduk dengan syarat dia keluar tidak disertai dahului oleh air madhi. Faham tu air madhi? Air wadi ni orang banyak fail, orang lelaki lah khususnya. Dia banyak fail dengan air wadi. Dia tak perasan dia tertanggung najis dengan air wadi, lalu dia semayang. Jadi imam lah tu. Subhanallah. Jaga-jagalah. Ni yang dapat pada malam ini, siapa yang dapat pada malam ini, mulai pada malam ini, esok kita nak pakai seluar.
Dan sampai bila kita nak semayang, kadang-kadang kita berseluruh, kita travel jauh ke, balik kampung ke, naik motor ke, duduk kelas ke nak semayang, pastikan tengok dulu. Siapa tak buat, dia berarti dia tidak beramal dengan ilmu. Tidak beramal dengan ilmunya, amaluhu mardudatun la tuqbalu, amalan yang tertolak. Mu'adzabun min qabla 'abidil wasal. Dia azab dahulu masuk ke dalam neraka sebelum penyembah berhala. Ini dah bagi ilmu dah ni. Bukan ilmu saya, ilmu Allah Taala. Dia dah sampai kan. Baik, tengok dulu. Kalau ada putih tu, buka seluruh tu. Simpan di dalam beg ke dalam mana tu. Letak dalam kasut ke ganti stokin tu saudara ke. Tengok bab dia tu, kita betul punya ajaran tu. Maknanya semayang biarkan tak pakai tuan dalam, ditakuti tertanggung najis. Baik, habis. Air mani tidak membatalkan wudu. Yang kedua, tidur dengan keadaan punggung tidak tetap. Seperti dikata, iaitu tidur mengiring atau berdiri atau terlentang. Ada orang biasa tidur berdiri. Tidur berdiri maksudnya bagaimana? Sampai satu peringkat dia terganjak. Tapi kalau dia lelap begitu, dia belum nama tidur lagi, dia lelap. Balik kan, balik bahaya, itu hampir-hampir pada merosakkan semayang. Tapi kalau dia tidur, maka dia pejam je mata, tergerak je badan dia, mula dah begitu, jatuh ataupun terganjak ke depan. Start dulu, saya dulu pernah waktu kecil-kecil dulu, saya memang daripada kecil dikerah tenaga semayang jemaah. Mak saya kalau saya tak pergi semayang jemaah, apa yang ada getah payat ke, kayu kopi ke, pokok kopi banyak dekat rumah, dia bantai. Tak pergi semayang jemaah, bukan tak semayang, tak pergi semayang jemaah. Sampai sekarang kalau tak pergi semayang jemaah, dia akan telefon, dia akan buat miss call, suruh bangkit semayang jemaah. Macam tu mak saya dulu. Dan tok wan saya pun begitu juga, semayang jemaah di rumah tiap waktu buat istiqamah dengan berjemaah, solat berjemaah. Nabi tuntut kita buat solat berjemaah. Nabi kata apa? Hendak aku suruh kamu pergi bakar. Kalau boleh, dan Nabi kata aku nak suruh kamu ni kumpul kayu api. Nabi kata kepada sahabat, kalau boleh lah aku nak suruh kamu ni kumpul kayu api dan kamu pergi bakar rumah orang-orang yang tak mau datang semayang jemaah. Maksudnya apa? Nabi tuntut untuk datang berjemaah. Nabi kata kalau boleh. Maknanya Nabi ni kalau lah, kalau bahasa saya kan, geram bahasa ni. Kalau boleh aku nak suruh hangpa kumpul kayu api, kita pergi bakar. Kalau bakar tapi tak ada. Kalau Nabi suruh, jadi apa? Jadi hukum wajib. Tuan Haji siapa dulu kat balai ni, kena tangkap siapa, bakar rumah orang, tak datang semayang jemaah. IJK masjid, imam tak siap puasa, siapa semua dalam lokap, semayang jemaah dalam lokap, siapa bakar rumah orang. Sebaik tak jadi hukum. Tapi kita ni jangan tinggal solat berjemaah, faham? Duduk di sini sampai bila-bila, mulai pada hari Isyak ni sampai bila, jangan tinggal solat berjemaah. Katakanlah begitu, saya pernah semayang jemaah subuh, semayang sujud sejadah panjang, baca imam sujud sejadah, tahu sujud sejadah panjang macam ni kan? Pagi Jumaat tu, satu abang ni duduk sebelah saya, dah jadi abang impor orang ni. Duduk sebelah saya. Waktu tu kita budak lagi. Dia tumpang macam pokok kelapa tu. Oh, ke depan, mula dia goyang macam pokok kelapa ditiup angin sampai wangi. Dalam tumbang ke depan, nasib baik dia dan waktu dia tumbang tu dia jaga, dia tahan juga. Kalau tak, muka-muka dia selamatnya. Pagi-pagi bangkit balik sembahyang rumah. Itu memang berapa kali batal dia lah sampai tumbang itu. Katakan begitu, berganjak terus je batal rosak sebenarnya. Kenapa? Tidur itu sebenarnya dia, mata itu dia pengikat tubuh. Kita tengok nota kaki di bawah. Al-ainani wika'us sahi faman nama falyatawadda. Al-ainani wika'us sahi faman nama falyatawadda. Kama qala sallallahu. Artinya dua biji mata itu seperti tali pengikat tubuh, maka barang siapa tidur hendaklah ia berwudu. Maknanya kalau mata celik, yakni jaga, adalah keadaannya seperti tali yang mengikat tubuh dan kubur dia sedar dan kubur. Sedar apa yang keluar, dia sedar apa yang ia keluar daripada keduanya. Tetapi kalau mata sudah pejam, tidaklah sedar apa yang keluar. Itu makna maksud daripada hadis Nabi, mata itu pengikat dubur. Pejam je mata, maknanya dia tak tahu dah kentut ke tidak kentut. Artinya bila tak tahu begitu, maka batal wuduknya. Pada sebab dia dah tak boleh, lost control pada memelihara diri dia daripada keluarnya angin daripada dubur tadi. Dubur ataupun keluar satu daripada kubur tadi dan dubur. Baik, tengok. Tidur mengiring ataupun terlentang. Tidur terlentang walaupun tak bergoyang. Tidur mengiring tak apalah juga, kita kata nampak gaya ini memang batal sebab punggung tadi ni tidak tertekat pada lantai. Nak tidur mengiring di lambung kanan.
Ataupun tidur terlentang. Terlentang terus tidur. Bukan dia tidur-tidur ayam, tapi lena terus, lena. Bukan dia sedar, tapi dia pejam mata, dia ralik, tak apa lagi. Tapi tidur terus. Dia tidur terlentang. Nampak macam papan punggungnya. Faham tak papan punggung ni terletak di atas lantai, tetapi sebenarnya dia tidak tetap. Walaupun dia terletak tidak bergoyang kiri dan kanan, tapi dia tetap tidur yang betul-betul macam orang syahid fisabilillah duduk tu. Tapi tak terangkat pun. Batal tak semayang dia? Batal juga ayat semayang dia. Pasal pun dia tidak tertekak di lantai, dia hanya terletak saja. Sekalipun diletakkan bantal di celah punggungnya, bersandar pada tiang pun batal. Bersandar pada tiang pun diletak bantal bawah punggung, dia sandar ni begini, sandar, dan tidak tetap papan punggungnya di atas bantal yang lembut tadi. Baik, ada. Tetapi kalau seorang tidur dengan keadaan punggungnya tetap, seperti tidur duduk, macam apalah, katakan hari ni tidur tengah mengaji, tak ada seorang pun tidur. Kalau tidur boleh bagi tunjuk contoh. Tak berani tidur lah. Kalau tidur, cuba tengok yang tu tidur, baju pelang untuk tunjuk. Bukan, pelang ni tak tidur. Kalau bagi contoh, katakan tidur duduk, bangkit-bangkit dia. Contohnya waktu bila? Waktu Jumaat lah, khutbah Jumaat. Saya tak tidur. Mana Ustaz tahu saya tak tidur? Saya pun tak sedar saya tidur juga. Sebab saya dah pejam mata. Balik tu. Tu kan khutbah, khatib nak mimbar. Ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Khatib dengan bangganya menyatakan apa dia? Bertakwalah kamu kepada Allah. Aku berpesan kepada kamu dan diri aku. Kalau tak sebut aku lah, sebut aku bengkel tu imam ni. Kasar imam ni sebut aku. Saya berpesan kepada diri saya dan diri kamu semua. Cik, saya lembut je. Turun-turun aku hangga punya. Kata imam sini, imam tempat lain. Lembut je bahasa, cantik je budi bijak. Aku berpesan, saya berpesan pada diri saya dan daripada kamu semua sidang jemaah supaya bertakwalah kepada Allah. Kita pun betul imam, betul. Banyak kali betul, orang lain sekali betul je. Udahlah sabar dia banyak kali betul. Betul. Tak imam tu diam pun betul juga. Tak imam tak kata apa pun, tak imam kata apa. Tak imam cakap lain, dia kata betul juga dia. Batal tak wudu dah? Tak batal sebab dia tidur dalam keadaan ni. Satu ketika saya semayang di satu masjid, seorang Bangladesh dia semayang di depan dia khutbah Jumaat, dia duduk depan saya. Dia tidur, mula sengguk ke depan. Kemudian dia tak tahu lah macam mana, dia sengguk ke belakang lah. Dia sengguk ke belakang. Dia sengguk ke belakang, dia terlentang terus sengguk ke belakang. Kita nak gelak apa tak boleh, kita nak khutbah Jumaat. Tak gelak rugi, gelak aku rosak. Mana satu aku nak buat ni? Nak gelak, tak gelak rugi. Habis mayang tu baru aku gelak apa ni? Tahan dulu gelak. Tengah semayang pula tergelak, terlentang. Tapi nak tegur dia suruh pemik semayang kan, lara pula. Khutbah apa nama Jumaat tu. Terlentang ni, tu tak jumpa lah. Bagi-bagi semayang dah tak jumpa lah. Terlentang, ngantuk. Kalau begitulah keadaan kita, terlentang, batal wuduk kita. Dia hilang tetapnya papan punggung kita. Jadi tidur yang duduk, pasal apa dia kira tetap papan punggung, badan kita menekan punggung kita ni ke lantai. Lalu dia menafikan apa dia? Menafikan keluarnya angin melalui lubang dubur kerana tetapnya papan punggung dan ditekan oleh badan kita. Faham tak? Baik. Nah, dia kata di atas lantai atau kerusi tidaklah batal wuduknya sekalipun ia bersandar kepada benda yang boleh rebah sekalipun. Nampak tadi dia lapik bantal walaupun dekat tiang yang tetap. Kerana bantal tadi ni dia lembut, dia soft kan, dia lembut, dia tidak menjadi tetap tegaknya papan punggung. Tapi walaupun tempat penyandar tadi ni boleh rebah sekalipun, tapi lantainya lantai yang tetap dan tidak kekal lantainya yang tidak lembut, maka tidak terbatal wuduk. Baik. Kerana aman keluar sesuatu dari duburnya. Yang ketiga, hilang akal dengan sebab gila atau macam hilang akal seperti sangat sakit, atau mabuk, atau pitam, atau gila babi dan sebagainya. Adapun tidur tidak hilang akal, cuma tidak sedar angin keluar saja. Tengok apa yang kata ketiga, hilang akal, seperti iaitu gila, sebab gila. Orang gila tak sedar ke diri lah. Yang kedua dia kata atau macam hilang akal. Atau macam hilang akal, dia tak sedar ke diri dah. Dia nak kata dia gila, tidak juga. Nak kata dia sedar, dia
Nak kata gila, dia bukan orang gila. Nak kata dia tak gila, macam gila. Ngamuk antuala, macam orang histeria kan. Dia sedar diri tak tu? Tak sedar. Kata zaman saya belajar di pondok dulu sampai gigit tangan ni, nak makan ni. Masuk rumah Tok Guru, kami lah yang baca Yasin. Berapa malam tu, 7 malam tu baca Yasin. Berubat kan, baca Yasin, berubah adalah cara perubatan. Ustaz kata pesan kepada muslimat, budak-budak perempuan ni, jangan biarkan dia seorang-seorang walaupun dalam tandas sekalipun. Sekali itu nampak macam dia dah sedar dah, masuk dalam bilik air. Dia kata nak kencing, dia masuk dalam bilik air, masuk, dia kunci, tak ada orang nak masuk. Orang betul, tendang betul, pecah pintu rumah tangga ni. Macam tu apa dia tengah gigit tangan, isap darah. Nampak macam dia sedar kan. Nampak macam dia cakap itu kita aku nak pasal. Tapi sebenarnya dia tak sedar, dia minta sedar sebab dia akan jadi berlakon Allah. Yang macam ni contohnya, batal wuduk batal. Nampak macam sedar, dia bukan orang gila. Tapi dia waras, cuma dia kena kerasukan, contohnya batal wuduk. Baik. Kemudian dia kata seperti sangat sakit, macam tadi sangat sakit, atau mabuk atau pitam, mabuk benar, mabuk atau pitam. Nak lepas ambil semayang dekat bawah tu, naik belaga pintu lah. Elok nak masuk pintu, kawan depan kita tutup pintu, belaga kepala, belaga pitam pula dah. Mabuk belaga pintu, batal wuduk. Pasal apa? Tak sedar diri. Baik. Kemudian dia kata dan dia kata lagi, iaitu atau gila babi. Babi tengok dia gila pun babi heran. Aku pun tak gila macam ni, dia pula gila babi. Gila babi dia. Kita tahu tak gila babi ni? Gila babi ni dia yang jenis bila dia sawan tu, orang kata sawan tarik kan. Dia nampak air tu, dia kena sonda air ni. Kalau adalah kawan-kawan kita begitu, bila jadi macam tu dia dah tak sedar, cepat-cepat cari apa-apa besi ke apa ke, letakkan di gigi supaya jangan dia. Kadang-kadang tak sedar, dia lidah dia terkeluar, dia kancing gigi, putus gigi pula dah. Putus lidah dia. Putus lidah dia. Kadang bibir ni ambil putih ni, dia gigit bibir. Betul. Kalau kita tahu kawan kita dah ada sawan, dia panggil sawan ataupun gila babi, kita standby dah apa-apa kayu ke apa-apa ke, kayu kadang patah kayu ni. Seorang anggota kami dah arwah dah pun, tengah bawa motor pun kena sawan, insiden patah kaki. Sebelum tu insiden lagi ni. Sebelum tu sawan dalam pejabat, sawan masuk pensel, letak pensel, patah pensel, dia kancing. Ingat itu yang kalau kita ada kawan-kawan gitu kan, standby. Yang tu Ustaz, kami standby nak bawa sudu ke Ustaz? Tak payahlah. Ini kalau mana-mana sempat yang capai lah, hubung supaya dia jangan kancing gigi dia. Baik, tu antaranya gila babi. Dia jaga, dia kalau orang gila babi ni jangan bawa dekat air. Dia nampak air dia kena sonda dia. Kalau sonda tu kadang-kadang air tu cetek je tapi mati lemah. Dia kalau kasar tu sekali mati. Sungai tu sungai cetek je, tak sampai tutup pun, mati lemah. Pasal apa dia ada penyakit sawan. Dia dah kena, kebetulan kena waktu dia dekat sungai, dia nampak air tu dia sondut. Tu kata gila babi. Dia sondut air, sondut mati lemah kat itu. Sampai lemah. Dia akan sondut tu sampai lemah sampai mati. Katakan begitu gila babi, kena sawan itu batal wuduk. Adapun tidur tidak hilang akal, cuma tidak sedar angin keluar saja. Tidur tadi ni tidak ada dikatakan hilang akal, tapi tidur ni batal air sembahyang kerana tidak sedar keluar angin. Jadi bila tak sedar keluar atau tidak keluar angin, maka batal hukum pada orang yang tidur. Yang keempat, bersentuh atau tersentuh kulit lelaki dan kulit perempuan, yakni yang tiada berlapik dengan tiada berlapik, yang bukan mahramnya, yakni antara keduanya lelaki dan perempuan tadi, ataupun lelaki yang ajnabi ataupun perempuan yang ajnabi. Yang keduanya, tidak haram berkahwin sekalipun salah seorang sudah mati. Walaupun perempuan tu mati, dia pun pergi cium perempuan tu, ataupun lelaki tu mati, dia pergi cium lelaki tu. Yakni mereka ni adalah orang yang boleh berkahwin waktu hidupnya. Jadi dia dipanggil bukan ajnabi, ghair ajnabi, yang bukan ajnabi, iaitu mereka yang bukan mahram ataupun yang bukan ajnabi, yang tidak ada dinding, mana boleh berkahwin. Jadi dia mati, bolehkah saya nak cium dia buat kali terakhir? Cium la ilah, katakan cium. Batal tak wuduk? Batal wuduk. Mayit tu batal tak wuduk dia? Kalau mayit tu batal wuduk, dia suruh dia bagi ambil air sembahyang lain. Ada satu itu, Ustaz batal lah wuduk Ustaz, mati tu kita dah wudukkan dia tadi, takkan nak ambil balik.
La ilaha illallah. Mayit tu mana ada hukum dah kat dia, haram, halal, sunat, makruh tu tak ada dah. Tak ada dah. Kalau mayit tu ada lagi hukum kat dia, hidup lagi dah mananya. Jadi yang batal wuduk tu siapa dia? Orang yang hidup, cium dia batal wuduk. Nah, batal wuduk. Sama jugalah orang yang berzina dengan si mati. Yang kena mandi itu orang yang hidup saja. Orang yang mati tak payah mandi lah. Pasal apa? Sebab dia bukan orang yang mukallaf dah. Dah tak ada apa dah dia. Melainkan kalau dia belum dimandikan lagi, dikira mandilah. Nak mandi wajib dah kat atas jadi dia. Baik. Batal wuduk bagi orang yang mencium ataupun memegang lelaki dan ataupun perempuan yang boleh dikahwin. Yang dimaksudkan dengan laki-laki dan perempuan dalam masalah sentuh kulit ini ialah mereka yang telah sampai had yang diingini oleh syahwat. Yakni mana-mana perempuan dan lelaki yang sudah cukup umur bersentuhan maka batal wuduk. Ataupun mana-mana anak perempuan kecil yang belum cukup umur 9 tahun, belum datang bulan lagi, dia baru umur berapa? 5 tahun tapi cantik, comel, lawa. Pernah tengok perempuan cantik tak kecil? Ini kalau besar si cantik ni. Pernah ke tak pernah? Pernah macam apa lah? Macam apa lah? Tengok, ni kalau buat bini keempat ni sempat ni macam ni. Panjang umur dia kata ni. Kahwin seorang pun belum nak keempat dah kata ni. Kemaruk betul ni. Maknanya bersyahwat tak ada bersyahwat ataupun dia apa pula ni? Rugi dah aku. Bersyahwat tu. Ataupun dalam hati dia lah dia berkata-kata, Allah comel ni. Syahwat tu. Bersyahwat. Dia baru 5 tahun, belum 9 tahun lagi budak perempuan tu. Sentuhlah kita batal tu. Faham tak? Kalau dia dah 9 tahun walaupun tak bersyahwat, dah tua dah makcik tu. Dah tua dah. Kita pegang dia batal semayang nak batal. Walaupun kita dah tak ada apa. Walaupun tengok dia perempuan tu muka pun tak ada. Muka pun tak apa nak ada sangat, kita pegang dia walaupun tak bersyahwat batal wuduk sebab dia dah cukup umur. Yang bersyahwat tadi bila mana dia belum cukup umur, kita tengok dia bersyahwat. Ataupun sebaliknya lelaki, orang perempuan bersyahwat tengok lelaki yang kecil baru umur 5 tahun lagi, comelnya, geramnya, makcik geramnya, macam-macam ni. Yang ni dia kira bersyahwat, dia sentuh anak lelaki tadi ni dia batal wuduk. Faham tak? Menyentuh dengan syahwat, itu dikata menyentuh dengan syahwat. Baik. Dan yang haram berkahwin itu ialah haram dengan sebab keturunan, seperti nasab, seperti ibu tak boleh berkahwin, anak perempuan tak boleh berkahwin, dan saudara perempuan tak boleh berkahwin. Atau dengan sebab susuan, iaitu sama macam keturunan, adik-beradik susuan. Yang adik-beradik susuan itu sahaja yang tidak batal dengan keluarga dia. Faham? Tetapi kita dengan adik-beradik susuan yang lain, kita dengan adik-beradik pada anak susuan, adik-beradik susuan kita. Faham tak tu? Yang ni kita, yang ni adik-beradik susuan. Yang ni adik-beradik kita, yang ni adik-beradik susuan. Dia dengan keluarga kita tak batal wuduk, tak boleh kahwin. Macam adik-beradik kita, macam adik-beradik tak boleh kahwin, ditegah kahwin. Tapi kita dengan adik-beradik dia batal wuduk. Batal wuduk, boleh berkahwin, aurat kena jaga, salam tak boleh bersentuhan, semua kena jaga. Dia saja. Siapa? Dia dah jadi anak susuan. 5 kali kenyang, 3 kali kata kenyang, tak boleh kejap-kejap. Itu banyak pembahasan tentang anak susuan ni, banyak. Sama ada dia sedar, sama ada dia terlepas daripada tetek ibu susuan yang kemudian dihisap oleh seretak ataupun lepas dengan sengaja. Itu panjang pembahasan tentang susuan. Tinggal akan datang kita akan tempuh juga, ikut step kita mengaji, ikut satu persatu. Baik, contohnya, jadi batal tak wuduk dia, tak batal wuduk dia. Kenapa? Kerana dia adik-beradik susuan. Bezanya pula adik-beradik susuan, ini saya lajakkan sikit sebab ada sentuh. Bezanya pada faraid. Faraid beza. Faraid dia tidak boleh menerima pusaka. Walaupun bapa susuan dia itu kaya raya, cuma belum jadi hantu raya je lagi. Kaya raya. Boleh tak dia kata, bapa dia kata, kalau aku mati nanti bagikan harta faraid ini sama banyak kepada dia. Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Sebab dia bukan waris. Waris dia boleh menerima pusaka. Tetapi kalau anak susuan dan lain daripada keluarga kita, dia boleh menerima
Apa dia? Wasiat. Wasiat hanya maksimum 1/3 daripada harta sahaja. Faham tu? 1/3 dia. Katakan bapa susuan dia kaya-kaya, bapa dia nak wasiatkan separuh daripada harta aku ni nak bagi kepada dia. Harta aku di Hindustan, Pakistan, Gostan, aku nak bagi kepada dia separuh daripada harta aku. Boleh? Tak boleh, sebab dia bukan waris. Wasiat boleh 1/3 sahaja. Faham tu? Ingat tu. Jadi siapa yang kena wasiat? Anak susuan kah? Kawan kita kah? Mak ulama kah? Apa-apa kan nak bagi 1/3 saja. Anak tidak boleh menerima wasiat. Kita sebagai anak, bapa kita orang kaya ni, bapa kita pun wasiat lepas aku mati, aku wasiatkan kepada Along, kepada Angah, kepada adik, kepada Ucu kah, Uci, Cik kah, apa-apa kan. Yang ni wasiatnya sekian-sekian. Tak boleh. Waris tidak boleh menerima wasiat. La wasiata lil warisi. Tidak ada wasiat bagi waris, tu hadis Nabi. Maka waris hanya boleh menerima pusaka saja. Sama ada beri sama banyak, hibah waktu hidup, ataupun diagihkan setuju adik-beradik sama banyak, ataupun dibagi mengikut yang mutlaknya, cantiknya ikut faraid. Baik, habis. Itu tentang sedikit boleh tu bersabit dengan susuan tadi. Atau dengan sebab bersamanda, iaitu musaharah. Seperti ibu mertuaku tak boleh kita kahwin dengan dia walaupun seseorang lelaki itu dah berpisah dengan isterinya, pisah hidup ke pisah mati ke tak kisah, tetapi dengan ibu mertuanya dia tidak batal wuduk sampai bila-bila. Dia berkenan pula dekat mak mertua dia. Menyesal pengorat anak dia, mak mertua dia lawa pula. Macam mana nak cari jalan dia kata. Dia pun buat perangai, dia ngorat mak dia. Kemudian dia morat mak dia, dia bubuh nama dalam handphone tu, nama bukan nama mak mertua aku. Dia bubuh bukan nama mak betul, dia bubuh nama siapa yang nama canak dara. Jadi bini dia pun tengok, abang ni siapa bang? Abang main kayu 3 bang. Abang nak kena kayu 2-3 ke bang? Saya boleh bagi kayu 2-3 bang. Bergaduh pula. Kemudian naik mahkamah, cerai pula dia. Cerai apa-apa dia nak tackle mak ni. Mak ni pun berkenan. Kalau handsome pula menantu aku ni katanya. Kahwin pula dia boleh. Tak boleh, haram sampai bila-bila. Tak boleh kahwin. Pasal apa? Dia dah dukhul. Dia dah dukhul ni istilah lantai. Kerana dia dah memasukkan lakarnya ke dalam farad isterinya. Tak boleh kahwin sampai bila-bila. Sama jugalah bapak mentua tengok, ai lawak pula lah anak menantu pun kena rugi aku. Tak ngorat dapatkan anak aku. Aku dah tengok dah dulu, tapi aku buat dia je. Aku tahu aku ni lawak apa je. Dia boleh cari perangai, ngorat menantu dia, menantu perempuan dia dapat, menantu dia pun berkenan kat dia. Menantu buat perangai, nak kahwin dengan bapak mentua, tak boleh juga. Wuduk batal tak? Tak batal wuduk sampai bila-bila. Tetap ibuku, tetap juga bapaku sampai bila-bila. Faham? Tak batal wuduk. Anak tiri, anak isteri, janda bapa dan janda anak, tak boleh juga. Sama lah janda yang tadi lah, termasuk yang saya bagi contoh tadi. Anak tiri, kita kahwin dengan perempuan janda. Jadi anak dia tadi ni bukan bin kita, bin orang lain. Batal nak wuduk, tak batal wuduk. Boleh kahwin dengan dia, tak batal wuduk, kita sentuh. Boleh kahwin, tak boleh kahwin. Walaupun bersyahwat, tengok anak tiri tu bersyahwat. Oh, comelnya anak tiriku. Oh, menyesal aku ngorak di mak dia. Dulu aku tak perasan, waktu mak dia jual goreng pisang, aku tak perasan anak dia kat belakang. Orang dapat kan rumahnya, apa punya anak kat belakang tu lagi cantik, potong pisang kat belakang tu, tak nampak. Menyesal betul katanya. Boleh tak? Tak boleh juga, tak batal. Tak boleh kahwin anak tiri. Harta pusaka macam mana ustaz? Harta pusaka sama macam anak susuan tadi. Faham? Dia tidak boleh menerima harta pusaka. Dia sebab dia bin lain. Dia hanya boleh apa? Menerima wasiat saja. Berapa banyak maksimum wasiat? 1/3 daripada harta. Ini kalau periksa dulu semua. Sebab boleh jawab. Tapi 2 minggu lagi belum tentu boleh jawab. Okey. Habis. Baik, nah. Ya, musaharah tadi. Anak tiri, anak isteri, janda bapa. Janda bapa. Dan janda anak pernah kahwin dengan bapa kita, begitu juga dengan pernah kahwin dengan anak kita. Mereka ini semua tidak batal wuduk jika disentuh kulitnya, demikian juga kanak-kanak. Begitu juga dengan kanak-kanak. Sikit lagi. Apabila dikatakan batal wuduk, yang dikatakan batal wuduk itu iaitu bersentuh kulit, tidak termasuk rambut,
Dia kulit saja, rambut tak batal wuduk, apalagi gigi tak batal wuduk, apalagi kuku pun tak batal wuduk. Jadi esok kalau kahwin nak ajak isteri semayang, jangan tarik tangan, tariklah rambut dia, tarik, jom semayang, tarik apa ni, cari gaduh ke, smackdown ke orang. Tidak ada, aku ngaji dulu kat UNICARE, Ustaz Khairul Fahmi, mana Ustaz tu cari aku dekat sini. Itu nak abang kata tak batal wuduk kalau kita belai rambut isteri kita. Tapi belai seronok pula ada pula buat belai. Keluar pula air mazi. Batal wuduk bukan sebab belai, sebab keluar air mazi tadi. Faham? Jadi yang kedua, tak batal wuduk macam mana? Ajak isteri itu semayang. Jom semayang, tapi nak buat macam mana? Ni orang masih sekejap. Natural tangan. Pegang kuku dia. Kalau pegang macam ni, batal dah. Sebab yang ni kena kuku pegang macam ni. Tengok ni teknik dia. Tengok ni teknik dia. Kuku dia bawa ni. Jari ni panjang sikit kan. Itu nak pergi semayang. Tak ada kerja ni apa Kami berhenti ilmu kami mengaji kata betul je. Tapi tak kena nak kabur. Kata tak batal wuduk. Dia pegang macam ni. Kalau jari ni tak boleh, tak sampai. Jadi pegang ni. Jari tunjuk bawah. Ini kata aja nak pergi semayang. Ada satu lagi, boleh tak jom pergi semayang, tarik gigi. Jongang ke depan. Tarik gigi. Abang ni aku tahu lah kena jongang, pelan-pelan kata sini. Pegang gigi, batal tak wuduk? Tak batal wuduk. Yang batal wuduk, pegang kulit, bersentuhan kulit saja. Ataupun yang dikatakan bersentuhan kulit itu macam mana? Tak kira lah. Yang ni tidak berlapik sama ada depan ke belakang ke, asal sentuh saja. Tidak bersahwat sekalipun pada wanita yang sudah cukup umur, batal wuduk. Selesai. Pegang ni tu. Jangan pening-pening dah. Ustaz, Aula mastumun nisa tu panjang perbincangannya. Saya pun boleh cakap panjang. Pegang satu saja selamat, habis cerita. Pegang isteri batal wuduk. Ada hadis Nabi Ustaz, Nabi kucuk. Jangan pening kepala. Jangan pening kepala. Pegang satu saja. Imam Mustahil, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dah susun dah kata batal, habis cerita. Kadang-kadang ada puak-puak habis salafi ni dia bagi pening kepala. Dah tak batal wuduk jadi pening. Ustaz ni kata batal, Ustaz ni kata batal. Yang tak payah mengaji dalam macam ni. Pening. Anak tu tak mengaji. Lagi bodoh pun. Mana? Faham, pegang satu apa kita mengaji, pegang itu je, selamat dah. Esok nak kahwin esok, ajak isteri. Macam ni macam ni aku mengaji kat UNICARE, aku nak ngajar kamu. Boleh tu. Habis wallahu a'lam bissawab. Yang kelima, yang keenam panjang nanti kita nak bincang tentang batal wuduk lagi. Insya-Allah wallahu a'lam kita akan sambung pada kuliah akan datang dengan izin Allah Taala mudah-mudahan. Yang kelima dan yang keenam pada perkara yang membatalkan wuduk. Ini di sini disebut 6, tapi ada satu lagi yang tidak sebut, iaitu saya akan tambah itu murtad. Murtad juga satu benda yang boleh membatalkan wuduk, insya-Allah. Soalan. Insya-Allah tak mana yang boleh jawab, saya cuba jawablah. Bagaimana nak bayar hutang kepada orang yang dah lama kita tak jumpa? Contoh pinjam duit daripada kawan semasa di sekolah menengah dan sudah bertemu dan sudah